Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajar tahun 3. Jadi hari ini kita bertemu kembali dalam mata pelajaran sains dalam unit 6 iaitu unit pengukuran. Kita akan masuk sub unit yang baru iaitu isi padu, mengukur isi padu kotak lehong dan mengukur isi padu pepejal tidak sekata. Kita tengok dulu sub unit isi padu. Pada gambar ni kita tengok kenderaan yang manakah dapat mengisi lebih ramai murid van atau bas sekolah. Jawapan dia adalah bas sekolah kerana bas lebih besar. Okey, dia mempunyai isi padu yang lebih besar. Okey, jadi apakah isi padu? Isi padu ialah besarnya sesuatu ruang yang dipenuhi oleh sesuatu, sama ada ia pepejal, cair atau gas. Baiklah, seterusnya kita tengok pula unit yang digunakan dalam menulis isi padu. Okey, kalau kita tengok sebelah kiri susu kotak, isi padu yang kecil kita guna mililiter. Kemudian kita ada air botol mineral. Kalau air botol yang kecil tu kita masih guna lagi mililiter, 500 ml, 250 ml. Tapi kalau air botol yang besar kita guna liter ataupun L. Okey, simbol L. Seterusnya kalau isi padu yang besar, yang terlalu besar contohnya tangki air, kita guna meter padu persegi M3. Kita tengok pula bagaimana untuk mengira isi padu kotak lehong. Kotak lehong ni macam kotak kosong lah. Kita boleh kira menggunakan kubus 1 cm padu. Tengok sebelah kanan ni 1 cm tepi, 1 cm bawah dan 1 cm lebar. Itu kita panggil kubus, bentuk kubus kat gambar bawah sekali ni, gambar ni. Okey, jom kita tengok. Okey, kotak tadi tu kita masukkan menggunakan apa? Kita gunakan kubus berukuran 1 cm padu, iaitu panjang, lebar dengan tinggi 1 cm tadi. Kita masukkan, kita kira ada berapa kotak kubus 1 cm padu boleh masuk. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi kotak ini isi padu kotak ini ialah bersamaan dengan 8 cm padu. Okey, jom tengok video yang Maulana sediakan untuk kamu faham lagi apakah yang dimaksudkan dengan isi padu. Jeff dan Michael membeli 1 tub aiskrim setiap seorang di taman. Jumlah aiskrim di dalam setiap tub tidak sama. Aiskrim Jeff mempunyai skop yang lebih besar, sementara aiskrim Michael mempunyai skop yang lebih kecil. Aiskrim Jeff mempunyai isi padu yang lebih besar dan aiskrim Michael mempunyai isi padu yang lebih kecil. Tetapi, apakah isi padu? Isi padu adalah jumlah ruang yang dipenuhi oleh objek. Isi padu diukur menggunakan alat pengukuran dan dinyatakan dalam unit yang sesuai. Isi padu sekarton susu dinyatakan dalam mililiter. Isi padu botol air dinyatakan dalam liter. Mari kita fahami lebih lanjut tentang unit-unit isi padu menggunakan sebuah kubus. Kubus berbentuk seperti kotak dengan sisi yang sama panjang. Kubus dengan sisi 1 mm mempunyai isi padu 1 mm padu. Objek kecil seperti sebutir beras biasanya diukur dalam milimeter padu. Kubus dengan sisi 1 cm mempunyai isi padu 1 cm. Contoh-contoh objek yang diukur dalam sentimeter padu ialah beg pakaian dan ketuha gelombang mikro. Kubus dengan sisi 1 meter mempunyai isi padu 1 meter padu. Contoh-contoh objek yang diukur dalam meter padu ialah kapal terbang dan bangunan. Untuk mengukur isi padu kuboid yang merupakan kotak dengan panjang sisi yang berbeza, kita boleh menggunakan kubus dengan isi padu 1 cm padu. Kira bilangan kubus 1 cm padu yang memenuhi kotak sepenuhnya. Dalam contoh ini, jumlah bilangan kubus ialah 20, maka isi padu kuboid ialah 20 cm padu. Untuk menghitung isi padu kubus atau kuboid, kita perlu tahu panjang, lebar dan tinggi. Kemudian, gunakan rumus isi padu sama dengan panjang darab lebar darab tinggi. Untuk kuboid dalam contoh ini, panjang ialah 5 cm, lebar ialah 2 cm dan tinggi ialah 2 cm.
Dengan menggunakan rumus, isi padu kuboid ialah 5 cm darab 2 cm darab 2 cm sama dengan 20 cm padu. Baiklah, sekarang ni kita tengok pula macam mana nak mengukur isi padu cecair. So, Lim, Langgi dan Aisyah sedang mengambil ukuran isi padu susu kotak. Jadi, bacaan siapakah yang betul? Lim, Langgi atau Aisyah? Kedudukan manakah yang mana yang betul? Lim di atas, Langgi di bawah, manakala Aisyah melihat tepat ke arah aras bacaan. Jadi, sebenarnya kedudukan mata siapa? Kedudukan mata yang betul adalah Aisyah kerana matanya berada pada arah meniskus. Arah meniskus ni apa? Meniskus adalah permukaan cecair dalam sesuatu bekas yang kelihatan berkeluk atau yang dekat lengkung, dekat tengah yang dekat 200 tu. Tu kita baca, bukan dekat tepi dia tu. Tepi dia terjongkit sikit kan? Bukan. Tapi kita baca yang dekat tengah tu. Baiklah, bagi memahami lagi bagaimana untuk mengukur isi padu cecair, jom kita tengok video sama-sama. Michael membeli jus buah dari sebuah gerai. Penjual memasukkan jus buah di dalam cawan. Cecair seperti jus buah di dalam cawan memenuhi ruang dan mempunyai isi padu. Alat pengukur piawai digunakan untuk mengukur isi padu cecair. Alat ini ialah bika, silinder penyukat dan kelalang kod. Alat pengukur piawai mempunyai tanda senggatan padanya yang menunjukkan unit piawai. Unit piawai yang paling biasa digunakan untuk isi padu cecair yang kecil seperti jumlah cecair di dalam bika ialah mililiter atau ml. 1 mililiter sama dengan 1 cm padu atau isi padu kubus dengan sisi 1 cm. Unit piawai untuk isi padu cecair yang besar ialah liter atau L. 1 liter adalah sama dengan 1,000 mililiter atau 1,000 cm padu. Ia juga sama dengan isi padu kubus dengan sisi 10 cm. Apabila mengukur isi padu cecair menggunakan silinder penyukat, adalah penting untuk menggunakan teknik yang betul untuk memperoleh pengukuran yang jitu. Pertama sekali, letakkan silinder penyukat di atas permukaan yang datar dan rata. Kemudian, tuangkan cecair yang anda ingin ukur ke dalam silinder penyukat. Di bahagian atas cecair, kita boleh lihat permukaan yang melengkung yang dipanggil meniskus. Apabila membaca ukuran, mata kita mesti pada paras yang sama dengan bahagian meniskus yang paling bawah untuk mengambil bacaan yang jitu. Dalam contoh ini, bahagian bawah meniskus sejajar dengan tanda 50 ml silinder penyukat. Oleh itu, isi padu cecair ialah 50 ml. Masuk pula bagaimana untuk mengira isi padu pepejal tidak sekata. Pepejal yang tidak sekata ini adalah benda pejal yang tak sama bentuk. Bentuk dia tak ada permukaan yang rata ataupun bentuk dia tak sama. Okey, kita tengok. So, macam mana kita akan guna kaedah seseran air, iaitu isi padu air yang tersesar bersamaan dengan isi padu objek. Okey, jom kita tengok. Okey, macam mana nak kira? Jadi macam mana kita nak kira isi padu air, isi padu batu menggunakan air. So, kita tengok kaedah yang pertama. Menggunakan formula isi padu batu sama dengan bacaan isi padu akhir tolak bacaan isi padu awal. Tadi kita ada 20 ml air tanpa batu. Kemudian selepas kita letakkan batu menjadi 30 ml. Jadi 30 ml tolak 20 ml sama dengan 10 ml. Jadi isi padu batu ialah 10 ml. Kaedah kedua, kita gunakan tin Eureka. Jadi dalam tin Eureka ni kita dah masukkan air. Kemudian bila kita masukkan batu, air akan keluar daripada tin Eureka. Okey, jadi jumlah air yang tersesar ataupun air yang terkeluar ke dalam silinder penyukat tu adalah isi padu batu. Eddie berkata, "Hai Jeff, apakah yang anda kutip?" Jeff menjawab,
Ia adalah seketul batu daripada taman saya. Bentuknya tidak sekata tidak seperti batu-batu kecil di dalam akuarium saya. Saya mahu meletakkannya di sudut tertentu di dalam akuarium. Tetapi saya perlu tahu isi padunya dan bagaimana untuk mengukurnya. Cara yang paling mudah untuk mencari isi padu objek yang tidak sekata bentuknya adalah dengan menggunakan kaedah sesaran air. Isikan silinder penyukat dengan sedikit air, kemudian ukur isi padu awal air. Seterusnya, masukkan objek yang tidak sekata perlahan ke dalam silinder penyukat. Rekodkan isi padu akhir air di dalam silinder penyukat. Perbezaan antara isi padu akhir dan isi padu awal air dalam silinder penyukat merupakan isi padu batu. Isi padu batu ialah 20 ml. Gabus adalah objek yang ringan. Ia terapung di air. Bagaimanakah kita mengukur isi padu gabus dengan menggunakan kaedah sesaran air? Pertama, objek berat diikatkan pada tali dan diletakkan ke dalam silinder penyukat yang mengandungi air. Ini adalah isi padu awal sebelum gabus diletakkan di dalam air. Seterusnya, seketul gabus diikatkan pada batu yang sama dan dimasukkan ke dalam silinder penyukat. Ukur isi padu air yang baru di dalam silinder penyukat. Ini adalah isi padu akhir. Perbezaan antara isi padu akhir dan isi padu awal air dalam silinder penyukat adalah isi padu gabus. Sampai di sini saja kelas kita. Jangan lupa buat kerja sekolah, ambil gambar dan hantarkan kepada Mak Lima di dalam Telegram. Assalamualaikum.